Adakah benar kenaikan OPR ini adalah 100% wewenang Bank Negara? Jawapannya ada dalam video ini. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita pergi lebih lanjut, tonton video klasik ini terlebih dahulu. Peraturan dan undang-undang sekarang ini, OPR itu keputusan Bank Negara, bukan keputusan Menteri Kewangan. Jadi, kalau bincang, saya boleh bincang, tapi itu adalah wewenang Bank Negara. Menerusi video ini tuan-tuan dan puan sekalian, Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa kenaikan OPR adalah 100% terletak kepada bidang kuasa Bank Negara Malaysia, ataupun dalam bahasa beliau, wewenang Bank Negara lah. Tetapi adakah benar demikian? Sila perhatikan paparan yang saya sertakan ini. Izinkan saya membawa anda mengenali Akta 701, iaitu Akta Bank Negara Malaysia yang telah diwartakan pada tahun 2009. Di mana kalau anda dapat lihat, perkara 72/1, Bank hendaklah sentiasa memaklumkan menteri tentang dasar-dasar yang berhubungan dengan matlamat utamanya. Bermaksudnya kat sini, apa-apa benda bank nak buat, bank kena bagi tahu dekat menteri terlebih dahulu. Dan kemudian perkara yang kedua, sekiranya terdapat perbezaan pendapat antara menteri dengan bank berhubungan dengan matlamat utamanya, menteri dan bank hendaklah berikhtiar untuk mencapai satu persetujuan. Dekat sini, kalaulah menteri kata lain, bank kata lain, maka mereka kena berbincang. Ini agak bertepatanlah dengan apa yang diberitahu oleh Anwar Ibrahim berkenaan dengan bincang-bincang itu. Tetapi anda perhati perkara ketiga. Jika menteri dan bank tidak dapat mencapai satu persetujuan, lembaga hendaklah memberikan kepada menteri satu pernyataan berhubung dengan perkara yang berkenaan dengannya. Perbezaan pendapat itu berbangkit. Maksudnya, kalaulah persetujuan tidak dapat dicapai, maka lembaga monetary ini kena bagi dekat menteri satu pernyataan ataupun statement berkenaan dengan perbezaan itu. Di mana perkara keempat, menteri hendaklah kemudiannya mengemukakan satu syur, satu cadangan berserta dengan pernyataan yang telah diberikan oleh lembaga di bawah subsection 3 tadi itu. Dan bertindak atas syur menteri dan juga pernyataan yang diberikan oleh lembaga, jemaah menteri boleh menentukan dasar yang hendak diterima pakai oleh bank. Dekat sini jelas, seandainya kalau bank dengan menteri clash dan benda itu dibawa ke jemaah menteri ataupun kabinet ini boleh memberikan syur yang kena diterima pakai oleh bank. Nampak tak kat situ? Maksudnya di sini boleh berlaku campur tangan sebenarnya oleh kerajaan berkenaan dengan apa sahaja benda yang bank nak buat. Yang keenam, menteri hendaklah memaklumkan bank tentang dasar sebagaimana yang ditentukan oleh subsection 5 itu dan bahawa kerajaan bertanggungjawab bagi dasar itu. Bermaksud, let's say, kalaulah kerajaan mengesyorkan kepada bank untuk katakanlah menurunkan kadar OPR seperti mana Muhyiddin dulu, maka kerajaan kata bank kau buat, kerajaan akan tanggung dia punya tanggungjawab dia. Nampak tak kat situ? Ketujuh, bank hendaklah kemudiannya melaksanakan dasar itu. Tidak ada pilihan, dia kena laksanakan dasar yang telah ditetapkan oleh menteri, jemaah menteri tadi itu. Dan jika lembaga itu membantah syur yang dibawa oleh menteri, mereka boleh mengemukakan bantahan dan sebab-sebabnya secara bertulis kepada menteri yang hendaklah kemudiannya membentangkannya berserta dengan dasar itu sebagaimana yang ditentukan oleh di bawah subsection 5 di hadapan Dewan Rakyat, atau jika Dewan Rakyat tidak bersidang, maka pada mesyuarat yang berikutnya. Jadi berdasarkan kepada fakta yang telah saya bentangkan tadi, memang benarlah kenaikan OPR ini adalah ditentukan juga oleh campur tangan daripada Menteri Kewangan, disebabkan oleh Bank Negara ini berada di bawah Menteri Kewangan. Dan jangan lupa, lembaga ini juga adalah dilantik berdasarkan kepada cadangan daripada Menteri Kewangan juga. Apa-apa hal pun, kepada anak-anak papa sekalian, anda jangan duk bising tentang kenaikan OPR 4 kali ketika zaman Perikatan Nasional, ataupun lebih spesifik lagi ketika zaman Ismail Sabri. Anda mungkin terlupa ataupun buat-buat lupa, OPR diturunkan ke paras yang paling rendah dalam sejarah negara kita ini, iaitu 1.75% ketika zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang turun sampai rendah gila-gila macam tu anda tak nak sebut. Yang naik 4 kali itu anda nak canang bagai nak arak. Dan sekarang bila OPR naik pada zaman anda, pandai pula anda kata, oh biasalah OPR naik ini, ianya akan kembali ke normal dan sebagainya. Kenapa ketika OPR naik 4 kali zaman Ismail Sabri itu anda tak nak cakap demikian? Sebab itu kita katakan, bab OPR ini tak payah politikkan sangatlah. Sebab in the end of the day, ianya akan memalukan anda sendiri juga, okey? Jadi pesan saya dalam berpolitik, berhati-hati, jangan tersalah sondol. Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.
Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat saya di dalam room ini ataupun di luar TikTok saya ini. Yang mana belum follow, boleh follow saya. Okey, saya di sini yang mana tak kenal diri saya lagi. Saya Janatul Ain selaku Presiden Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia yang masih aktif lagi untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terpinggir di luar sana, terutama kepada golongan-golongan yang betul-betul susah, yang kita boleh katakan. Kepada tuan-tuan dan puan, borang aduan buat sementara waktu kami tutup. Okey, untuk kami memilih dan semak balik semua aduan-aduan itu, dan memerlukan masa lagi, dan kita akan tapis mana aduan-aduan yang mampu kita tolong. Daripada segi untuk bayar kereta, rumah, bil, wang cash, saya tak dapat nak bagi. Yang sebelum ini saya dah bagi dan saya dah keluarkan itu hanya niat saya untuk bersedekah kepada mereka-mereka yang ikut dan perkembangan saya. So kalau anda belum ikut, macam-macam benda istimewa yang kita akan cuba bagi kepada tuan-tuan dan puan, jika Allah memberi kami rezeki semurah-murahnya. InsyaAllah, doakan untuk saya. Dan hasil duit yang saya membantu masyarakat di luar sana sebenarnya hasil daripada bisnes saya sendiri, dan duit gaji yang saya kerja saya sendiri yang keluarkan. Okey, so saya harap tuan-tuan dan puan faham, dan saya akan perbaiki, masih belajar lagi untuk perbaiki daripada segi orang kata maklum balas daripada orang awam, yang mana WhatsApp, email, DM kami, kita tak cukup tangan untuk reply itu semua. Okey, InsyaAllah tim Prihatin akan cuba buat sebaik mungkin, dan kami masih konsisten dalam dua bab, memperjuangkan isu KWSP dan bantu masyarakat di luar sana. Okey, itu saja setakat ini. Yang belum follow, boleh follow saya, InsyaAllah. Assalamualaikum. Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. KJ dakwa pengumuman KWSP oleh PM tidak cermat. Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar mendakwa cadangan kerajaan supaya kadar caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bahagian majikan dinaikkan kepada 20% adalah tidak cermat. Dakwanya lagi, kerajaan hanya mencadangkan perkara tersebut tanpa melakukan sebarang kajian. Khairi berkata berdasarkan pengalaman bekerja bersama 4 Perdana Menteri sebelum ini, pengumuman sedemikian mempunyai perancangan rapi beberapa bulan sebelumnya. Lazimnya kita akan panggil semua kementerian untuk turut bersama memikirkan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Bukan hanya umum sahaja, ia sangat bahaya sebab beliau adalah Perdana Menteri, katanya. Beliau berkata demikian menerusi program podcast Keluar Sekejap episod 16 bersama bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Syarif Sufian Hamdan pada Jumaat. Pada Isnin, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa cadangan supaya kadar caruman KWSP bahagian majikan dinaikkan kepada 20% berbanding 13% ketika ini akan dibincang oleh kerajaan. Ujar Anwar, cadangan berkenaan sudah dikemukakan tetapi belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Mengulas lanjut, Khairi berkata pengumuman dibuat oleh kerajaan itu telah menimbulkan panik kepada kedua-dua belah pihak, iaitu majikan dan pekerja. Jika anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.